وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang menonton kuliah tak proper kita, yang telah pun memasuki siri yang keberapa pun saya tak tahu, tapi bakal berakhir dan nak habis Ramadan. Q&A Ramadan pun akan ditutup. Okay, so tanyalah banyak-banyak sekarang. Mana yang saya larat jawab, saya jawab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sahabat yang sedang menonton live bersama Furqan Fawaz, yang menjadi live yang secara tidak langsung, yang sepatutnya sebenarnya selama ni saya buat live saya tak pernah bagi masa spesifik. Saya ada rasa nak buat, saya buat. Tapi kali ni kena bagi masa sebab ramai orang marah saya suka buat live tak bagi tahu. Jadi, salam Ustaz, apa hukum kalau lelaki inai rambut? Lelaki kalau inai rambut hukumnya harus, dia ada masalah. Baik, dia sebenarnya kenapa kita inai rambut? Disebabkan tumbuhnya uban, kan? Betul. Jadi malu apa semua, tak ada masalah nak pakai inai. Sebab inai air semayang, dan air kalau nak mandi wajib pun air masih lalu. Tu inai. Faham? Jadi lelaki ke perempuan nak inai rambut, lagi perempuan kan. Perempuan kan ada suami, tiba-tiba dia umur 30 dah ada uban. Faham, umur 30 dah ada uban. Jadi malu. Bila malu ataupun suami macam tak berapa selera, jadi boleh dia pakai inai. Sebab kan nak mengeratkan hubungan suami isteri tadi. Boleh faham? Okay. So, lelaki dengan perempuan dalam memakai inai adalah sama. Kenapa bila azan subuh je anjing menyalak? Kerana di rumah awak ada anjing. Rumah kami tak ada anjing. Jadi rumah kami cuma dengar azan sahaja. Anjing nyalak tak ada kat rumah kami. Yang dengar bunyi burung berkicauan. Jadi kesian kat dia, rumah dia ada anjing. Orang yang bergelar hufaz tak boleh tengok drama ke? Siapa yang menggelarkan diri kita hufaz? Kita sendiri ke? Hufaz ni bukan kita sendiri. Sebab saya sendiri pun tak pernah pula letak kat IG bio saya Muhammad Furqan Fawaz Al-Hafiz. Kita takut Jadi jangan menyangka kita adalah betul-betul nak jadi penjaga kalam Allah ni bukan mudah. Boleh jadi kita dah hafal 30 juzuk pun kita tetap tak boleh lagi nak letak perkataan Al-Hafiz kat belakang tu. Biar orang yang mengiktiraf kita sebagai Al-Hafiz, biar orang yang mengiktiraf kita. Jadi
kerja kita adalah menjaga hafazan. Malu tak kalau kita orang panggil kita Al-Hafiz, Hufaz, tapi bila ditebuk tak ingat? Ustaz, tadi saya dengar ayat waqila man raqa kat surah apa tu Ustaz? Tak ingat. Dek, awak hafal Quran kan? Kalla bal tuhibbunal ajilah dekat surah apa tu? Tak ingat. Macam tu ke digelar Hufaz? Tidak. Tapi untuk soalan dia ni, Hufaz tak boleh tengok drama. Hufaz boleh tengok drama, tak ada masalah. Tengoklah drama. Dan ada ulama' yang mengatakan kalau tengok aurat dalam TV tak ada masalah sebab dia bukan reality. Ada. Tapi kita tak tengok drama sebab kita nak menjaga mata. Dekat neraka nanti, dekat akhirat nanti ada 7 anggota yang akan ditanya. 7 anggota yang akan menjadi mulut kita, tangan, kaki, lidah, mata, telinga, perut, kemaluan yang akan ditanya. Tulis. Bawa kolam tak? Bawa pen tak? Macam kita dah janji sebelum-sebelum ni mesti ada pen. Okay, supaya apa yang sampai tak keluar ke, tak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri tak. Jadi tulis. Pertama apa? Anggota yang akan menjadi mulut kita. Saya tulis sikit, saya cakap sekali lagi. Mata, telinga, tangan, kaki. Panjang tangan. Tangan, kaki apa lagi ya? Perut, kemaluan, tangan, kaki, mata, telinga, mulut, kemaluan, lidah. Lidah. Ini akan ditanya dan akan dibakar jika kita ada buat maksiat. Pada 7 anggota ni khas untuk itu sahaja. Boleh faham? Okey, yang ini sangat penting. Hafal, tulis dulu. Tulis, nanti sampaikan kepada kawan-kawan. Okey? Good. Jadi kita tak tengok K-drama. Tak tengok drama ke, siapa cakap tak boleh? Boleh tengok. Saya pun layan Hindustan. Tengok. Tapi pandai-pandailah kita menjaga diri kita sendiri. Okey? Peliharalah diri. Bahagi-bahagikan masa. Kalau rasa nak naik maqam sikit, nak jadi orang yang syahid, tak payah tengok terus. Tapi mampu ke kita? Bila tak mampu, kita buat ala kadar sahaja. Maksud bukan ala kadar tu main melembeh-leweh, tak. Sesekali nak tengok boleh, tapi ni kita pasal upas kan. Banyakkan baca Quran, lebihkan pada mengulang. Sebab itu kerja kita. Okey. Nasihat untuk broken break. Lepas tu toreh-toreh tangan tu. Dia broken break, maknanya dia broken lah. Dia break tu maknanya dia putus cinta. Kan? Okay. Dia putus cinta, dia toreh-toreh tangan. Tu saya cakap tadi, inilah anggota-anggota yang akan bercakap, yang akan dipersoalkan Allah. Dia gunakan tangan dia untuk toreh tangan dia. Tangan dia akan ngadu ke Allah nanti. Ya Allah, hamba kau ini menyalahgunakan aku. Kau beri dia tangan, dia toreh-toreh tangan dia. Kau bagi dia mata, dia guna untuk nengok dia punya crush. Sampai dia jadi masuk ke masalah hati. Dia menyalahgunakan nikmat-nikmat yang kau bagi. Satu lagi kalam ulama'. Bukan kalam ulama'. Apa sahaja kekufuran nikmat adalah bila Allah beri nikmat, dia menyalahi guna nikmat itu. Faham? Dia menyalahi guna nikmat itu, baik nikmat suara. Bila Allah beri dia suara untuk menyampaikan, dia tidak menyampaikan. Dia menyalahi nikmat itu.
Allah beri dia mata, dia merapu-rapu menengoknya. Allah beri dia telinga, dia pergi dengar orang ngumpat. Allah bagi dia lidah, dia pergi ngumpat orang. Ini semua apa jadi, semuanya akan ditanya oleh Allah. Tidak satu pun yang akan terlepas. Tidak satu pun yang akan terlepas. Boleh ke baca bacaan dalam solat dalam hati? Jawapannya tidak boleh. Usahalah macam mana pun nak keluarkan bacaan-bacaan dalam solat tu, sebab itu bukan niat. Niat adalah perkara-perkara dalam hati. Mulut yang baca bacaan-bacaan dalam solat. Sekurang-kurangnya baca yang rukun. Al-Fatihah rukun. Usaha baca Al-Fatihah. Jangan baca Al-Fatihah dalam hati, sebab solat tu tak sah. Boleh? Bagus. Doa memohon Lailatul Qadar boleh dibaca bila-bila sahaja. Tengok ni, soalan ni makin pelik ni. Apa aku buat ni? Okey. Apa hukum lelaki makan bersama kawan-kawan perempuan seperti buat reunion? Makan-makan je tak apa dik. Makan-makan je kan. Jangan lepas makan-makan tu pergi bilik air, pergi cium pula kawan perempuan tu, pergi sentuh-sentuh dia. Tu dah masuk bab haram. Takat makan-makan boleh buat serius gitu kan. Makan-makan jaga, tak nak tengok. Jaga mata. Tak ada masalah, sebab kalau kata reunion tu lelaki dengan perempuan, mesti ada kita kalau kita perempuan, kita berkawan dengan perempuan. Kalau dia lelaki, berkawan dengan lelaki. Faham? Takut kawan-kawan yang kita reunion tu ada minat kat kita dah. Kita menjadi punca pada dia, tak menjaga mata. Dia duduk tengok kita kan, tak berkelip-kelip tengok kita. Dah kita punca kepada dia, tak menjaga mata. Doa memohon Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan? Ya Allah, Allah suka beri pengampunan. Tu dalam maksud doa tu, Allah ni suka beri pengampunan, jadi kau ampunkanlah aku ya Allah. Doa dia begitu. Jadi dalam doa tu bagus, sebab dalam doa tu memuji Allah dahulu, kemudian baru kita memohon ampun. Doa tu boleh diamalkan bila-bila sahaja. Macam saya cakap, nak dapat Lailatul Qadar perlukan ibadah daripada awal tahun, daripada the whole tahun tu. Maknanya sepanjang tahun tu kita berdoa nak dapat Lailatul Qadar. Bukan 10 malam terakhir baru nak mencari. Memang tak dapat. Kena berusaha daripada dah sekian lama. Ulama' tu ada berbelas tahun dia berdoa untuk dapat Lailatul Qadar, baru dapat. Kita ni dah dekat 10 Ramadan terakhir baru masing-masing Allahumma innaka afuun karim. Susah nak dapat, okey? Tengok ni. Inilah paling comel sekali soalan dia. Nak belajar tajwid, terangkan. Macam tu je. Nak belajar tajwid, terangkan. Okay, nak belajar tajwid, mari datang ke sini, duduk depan. Okay, kita kaji. Tajwid dari segi bahasa itu apa? Makhraj dari segi bahasa itu apa? Kemudian kita masuk pula huruf-huruf ijaiyah. Hamzah dekat mana, ba dekat mana, ta dekat mana makhrajnya keluar, jim dekat mana. Itu nama belajar tajwid. Lepas tu izhar. Berapa huruf izhar? Ada 6. Pertama apa? Hamzah, ha, ain, ghin, kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ada sebut ha tadi. Ghin, kha. Hamzah, ha, ain, ghin, kha. Okay.
Tu kena belajar semua tu. Masuk pula iklab ba, ikhfa, ada berapa 15 huruf. Itu nak belajar tajwid. Nak belajar ni, kata Hisamuddin nak belajar tajwid, terangkan. Okay. Cuba belajar yang itu dulu. Izhar ada 6 huruf. Apa saya sebut tadi? Tulis tak? Tak tulis, tak dapat. Adik aku ni pun lagi. Ini tak, saya orang yang dia punya soalan direct, saya jawab direct. Adik aku ni suka tengok orang buat mukbang. Adik aku bahasa dia. Adik aku ni suka tengok orang buat mukbang. Bukan puasa ni boleh ke? Okay, dia boleh jatuh makruh sebab kita berselera. Sekalipun saya buat story yang saya makan nasi lauk kicap, dia takkan sedap masa sahur, takkan sedap ataupun masa berbuka. Dia sedap masa kita tengah puasa, betul tak? Masa tengah puasa tengok benda tu, sedap ke. So dia dah menggugat puasa kita. Kat situ dia boleh jadi makruh kalau terlalu kerap. Mukbang ni kan yang saya pun tak tahu, tapi dia jawab makanan, apa? Mukbang ni video makanan, kan? Betul tak? Video makanan. Jadi makruh, dia boleh makruh kalau terlalu saya rasa mukbang ni mesti makanan-makanan yang sedap-sedap kan. Betul tak? Jadi tegurlah adik tu jangan tengok. Okay? Good. Tapi jangan marah-marah, dia adik-adik ni tak suka dia marah-marah. Yang ini pun menjadi soalan sekarang Ustaz, macam mana nak tinggi macam Ustaz? Saya tak tinggi mana pun. Saya punya tinggi cuma 180. Yang tinggi macam Cristiano Ronaldo, 185. Okay. Nampak tinggi sebab saya kurus kot. Okay, jangan lama-lama sangat cerita pasal ketinggian. Kan ada yang terasa kan. Okey, kenapa sanad tu penting? Kenapa sanad tu penting? Sebab dia akan menjadi hujah kepada kita. Dia akan menjadi hujah kepada kita. Bil Fahmi, Masya Allah, Syekhuna. Bagus, Bil Fahmi ni korang kena follow. Dia suka. Kau ada bantai budak TikTok Bil? Dia suka dia suka bagi orang kan. Ustaz, kenapa sanad tu penting? Sanad bukan sanad. Sanad. S-A-N-A-D. Sanad. Sanad ni sebut elok. Okay, ramai kat orang salah ni, saya kena betulkan. Sanad ni adalah salah silah daripada Nabi. Maksud bacaan kita tu turun-temurun daripada Nabi. Kita pun ada sijil. Bila kita dah habis bacaan kita dengan syekh kita, syekh pun mengakui bacaan kita betul, dia akan bagi sanad. Dia akan bagi sijil. Yang dia sendiri dapat sijil tu daripada orang yang ada salah silah dengan Nabi. Dia bagi kita. Tujuannya adalah supaya kita menjadi hujah kepada kita untuk kuat. Contoh, kalau saya jadi imam, saya baca qiraat Hafs an Asim, saya ada sanad, saya boleh sampaikan dekat orang. Jadi kalau orang nak persoalkan kat saya, siapa budak ni kan, betul mana bacaan dia. Bila orang tanya bacaan ayat 11 surah Yusuf, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Hafs ada 2 bacaan, tapi orang cuma tahu Ismam saja, tapi sebenarnya dia ada 2 bacaan. La ta'manna ala Yusuf. Dia satu lagi Raum. Jadi orang yang bersanad je yang biasa akan tahu benda-benda ni. Jadi orang yang bersanad dia lagi pakar lah mengajar tu, berbanding orang yang tak ada sanad. Dia cuma dengar-dengar je. Faham tak? Dia cuma dengar-dengar. Jadi bila nak terangkan, dia macam, bila orang tu tanya banyak, dia pening. Sebab dia tak betul-betul berguru.
Jadi sanad sangat penting. Tapi ada juga sekarang ni dah menjadi satu khianat ilmu. Orang main bagi sanad sesuka hati tanpa dia semak betul-betul. Means ada beberapa guru kat Malaysia, bila dah terlalu banyak murid dia dengar tak dengar je budak tu baca, dia main bagi je sanad. Faham tak? So budak tu sebenarnya tak tahu apa, tapi dia dapat sanad. Basmalah baina suratain, bacaan bismillah antara dua surah ada berapa pun dia tak tahu nak cerita, tapi dia dah ada sanad. Itu kata khianat ilmu. Jadi sanad sangat penting Okay, kalau tak wakaf, dia sepatutnya baca Qul Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Itu kalau wakaf. Wakaf ni apa? Apa kawan-kawan wakaf? Berhenti. Kalau nak wasal, sambung Qul huwallahu ahadunillahus samad. Tambah nun kecil bawah tu, macam kita selalu cerita. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Boleh faham? Fatah Haman. Kenapa korang suka letak nama pelik-pelik Ni Miss Zabi. Susah saya nak nyebut macam ni. Lepas tu nama Manjada Wajada. Nama korang apa weh? Assalamualaikum, hai. Nama ni macam okey. Ni Amalia Syazwana, Mira Jeb, Najwa Adira. Boleh sebut. Ni Bogas Beauty Riz Hulu Langkat. Weh, nama weh. Macam mana nak nyebut ni? Masing ni nama. Oh ya, saya nak cakap, saya nak pesan sekarang yang kita punya challenge dah habis. Rasa dah 5 hari dah challenge tu. Dah cukup penuh dah kan. Jadi tengok je lah apa yang ada dekat situ. InsyaAllah kita akan buat challenge lain. Contoh macam mungkin saya akan buat jiarkah. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Itu jarkah. Jawabul jawab jarkah. Nanti kita buat challenge macam tu. Tengok nama Kamar Derih. Nama masing-masing, ya Allah. Cuma comel je lah. Yap, yang ini betul. Tadi kita dah sampaikan golongan-golongan. Ada 7 anggota yang akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita kerjakan. Untuk 7 anggota ini yang akan menjawabkan untuk kita. Dekat akhirat dah tak boleh berdusta dah. Allah memang akan tanya lagi. Kau buat apa ni sebulan kau buat apa pada ketika ini? Waktu itu dah tak boleh berdusta, dah tak boleh nak membohong macam kita bohong mak. Kau dah semayang belum? Dah, padahal belum. Wan nanyo, kau dah semayang asar belum? Dah Wan, padahal belum. Kini perut tu saksi kita makan benda halal dan haram. Yes, antaranya perut. Perut akan ditanya, menjadi saksi apa yang masuk dalam perut. Makanan apa? Dak gabi ke? Dak gabi tahu dak gabi? Dak gabi. Makanan tu. Sekejap. Lupa nak beritahu.
Okay guys, ramai orang tanya saya sebenarnya saya punya yang penunjuk Quran tu, dia asalnya bukan penunjuk Quran. Asal dia yang ini. Chopstick. Ini chopstick. Tapi bila saya dah tak berapa guna, saya basuh, saya jadikan dia penunjuk Quran je lah. Okay. Ustaz, lembaran dah 81k. Serius, lembaran dah 81k. Terima kasih semua kerana sudi support lembaran Juzuk Cinta. Teruskan tengok view. Walaupun tak trendy, tengok juga. Mungkin sebelum 5 hari dah 100k. Bangga Abang Alim. Yang ini pun ada Yang ini pun ada. Macam mana nak tanya Ustaz kalau soalan tu panjang? Okay, DM saya penuh. Sangat-sangat penuh. Saya minta maaf. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi penuh macam tu. Jadi saya tak terbaca kadang. Saya cuba baca sebelum tidur. Baca. Tak juga mampu nak menghabiskan. Lagipun ada juga Kini Kak ni apa? Soalan dia pada itu lagi. Pipi Tadanyals, anak OKU wajib sunat tak? Saya tak tahu jawapan dia. Jadi siapa sahabat yang tahu jawapan anak OKU wajib tak sunat? Sebenarnya sunat tu bukanlah perkara yang wajib untuk kita sendiri pun. Itu cuma kebersihan kita sebagai Islam. Ada orang tak sunat masuk neraka kan? Tak ada. Faham lembaran dah 88k. Tahniah kepada lembaran Juzuk Cinta. Di sebaliknya ada tersimpan sejuta rahsia. Terima kasih semua. Saya tak tahu nak ucap terima kasih lagi macam mana kat korang. Tapi pada saya, lagu tu kalau tak sedap pun orang tak tengok kan. Jadi Alhamdulillah ya Allah kerana memberi ilham kepada Abang Halim dapat buat lagu macam tu. Saya nak tanya Ustaz kalau soalan tu panjang. Saya dah baca dah tadi. Soalan kalau panjang sangat saya tak mampu nak baca dah sekarang. Lepas tu saya kadang-kadang tengok nama IG juga. Macam kalau nama dia Dedek Figure. Nama bukan macam nama orang. Nama dia bukan macam nama orang. So saya macam mana saya nak dia nama pun tak macam orang. So saya takut soalan dia pun tak macam orang. Okey, kita cerita pasal Mesir. Okey, kejap nak masuk Ustaz jangan habiskan live pun ada Jangan habiskan live Adakah qaulullah tu wajib? Tak wajib. Qaulullah tak wajib. Kita dapat pahala sunat sahaja. Kenapa korang suka cerita pasal Mesir Mana soalan Mesir? Tak ada pun. Okey. Peminat Mesir lagi ramai daripada peminat Malaysia. Dekat Mesir saya ambil kos qiraat. Kemudian ada pula soalan kenapa saya memilih untuk ambil bidang qiraat.
adalah kerana saya dah ada Quran, saya dah hafal Quran. Lepas tu saya dah belajar Taranum. Jadi saya rasa tak cantik kalau saya belajar Taranum tapi saya tak tahu cabang-cabang bacaan dalam Quran. Jadi saya belajar. Qiraat adalah atas dasar itu. Sebab ramai yang orang baca Taranum dengan qiraat tapi sebenarnya dia tak tahu pun qiraat apa yang dia baca. Jadi saya tak nak menjadi orang yang pemalas mengkaji ilmu Quran dan hanya mengkaji lagu saja. Apa yang saya sampaikan kat korang tentang lagu, kenapa saya kait-kaitkan lagu supaya korang tertarik dengan yelah, kalau saya macam saya ngaji je kan, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang Melayu tak minat sangat, tapi bila di saat ku senang datang, kau menumpang tenang. Dulu ku susah, kau menghilang, engkau menghilang, yeah. Bila nyanyi lagu Hakim Rusli, baru orang nak tengok video tu. Orang Melayu lah. Kalau Arab, dia minat lagu-lagu Taranum. Jadi tu yang saya cerita pasal lagu juga tu. Itulah punca dia. Dan akhirnya benda tu berjaya. Bila saya cerita Jarkah tu, cakap afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Baca Quran, orang tak ingat, tak minat. Bila kita masuk 7 Mela lo gaya kabel, 7 Mela lo bayang sabahasil ka kisi anami manzil salawatullah alaik. Baru orang nak tengok video tu. Itulah cara saya nak dekatkan orang-orang Melayu ni. Kalau Arab, dia tak suka nyanyi-nyanyi gitu. Orang Terengganu pun bukan suka sangat saya punya penyampaian pasal lagu-lagu ni. Dia tak suka. Kau yang suka korang lah. Jadi kita tarik. Saya memang target nak tarik pemuda yang dah berilmu ni. Dah tak payah tarik dah, sebab dia dah berilmu. Anda ada masa untuk sakit kepala? Tak ada. Tak ada masa. Okey, kalau mak ada sakit kepala, tak ada ayat Quran yang sesuai. Cuma Al-Quran tu boleh baca, try baca ayat surah apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Cuba try baca. Al-Quran ni boleh jadi penawar. Contoh kalau kita baca Al-Fatihah, dalam botol air tu, baca Al-Fatihah, kita baca dengan harapan sangat-sangat semoga Al-Fatihah tu boleh menyembuhkan apa penyakit yang kita ada ketika itu, pening kepala ke, ya Allah, aku nak buat air ini dengan berkat Quran, bacaan Al-Fatihah ini mampu menyembuhkan penyakit aku. Yakin. Yang penting tu keyakinan. Tiup. Betul. Minum air tu. Ni apa ni? Janam Janam saat celna yuri kasam tumi kasam. Kau membantai lirik ni. La 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 la. Le tu jadi badannu juga mego kia di daing ngene la. Ada macam Taranum dah. Dah macam Taranum.
Okey, macam mana nak dapat mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata ulama ketika didatangi seorang hamba Allah bertanyakan, ya Allah, aku nak sangat jumpa ya Allah pula, ya ulama, wahai alim, aku ingin jumpa, aku nak sangat mimpi Rasulullah. Macam mana? Okay, orang alim tu pun lalu memberikan dia makan garam. Kau jangan cakap banyak. Kau makan je garam ni. Kemudian dia pun makan. Lepas tu dia minta air. Ulama tak bagi. Yelah, makan garam kot. Korang pernah makan garam? Tak pernah kan? Makan garam rasa kelat sangat. Kata kita rasa nak minum air, dia minta air kat ulama tu. Ulama tu tak bagi. Dia tak bagi minum air. Sekarang kau pergi tidur. Bangun tidur, dia kata kat ulama, kau tipu aku kan? Kau cakap boleh mimpi Nabi. Jadi ulama tanya, kau mimpi apa? Aku mimpi aku minum air. Jadi ulama tu cakap lah, sebelum tidur kau fikir apa? Sepanjang hari kau fikir apa? Kau fikir nak minum air. Jadi itulah yang kau mimpi. Itu jawapan dia. Cara-cara nak mimpi Nabi, kenalah selalu fikir pasal Nabi. Nabi hanya akan datang mengunjungi kita bila kita betul-betul mencintai dia. Cara nak mencintai Nabi macam mana? Hari-hari fikir pasal Nabi, baca sirah Nabi, cari maklumat tentang Nabi, baca buku sirah, apa yang Nabi buat ketika tidur, mengiring ke kanan, apa yang Nabi buat ketika sebelum sembahyang, apa yang Nabi buat, semua kita kaji dan kita amalkan. Jadi Nabi tahu kita betul-betul cintakan dia sebab kita ikut betul-betul apa yang Nabi buat. Nabi pun datang jumpa kita. Tapi kalau takat contoh sebenarnya soalan dah banyak sangat ni. Takat kita tanya, tapi bila dah diberi jawapan kita tetap tak buat, tak akan jumpanya Nabi. Boleh faham? Good. Macam kalau kita selalu fikir pasal janam. Kita mimpi kajol. Bismillah, saya tengah mencari soalan dah kehilangan ni. Soalan dia. Kan saya dah tunjuk gambar Ustazah Asma Harun dengan Ustazah tu. Okay, korang boleh pilih mana yang korang nak ikut. Susah nak tutup aurat sempurna ni. Sebab Allah akan beri ujian pada benda yang kita suka. Bila benda yang kita tak suka, tak jadi ujian. Ujian akan datang bila kita diuji dengan sesuatu yang kita tak nak. Means kita sukakan kecantikan, bukan kita, korang suka kecantikan. Lelaki pun sama, mesti nak pakai. Saya pun nak beli baju, nak beli smart. Tapi saya tak ada orang panggil apa. Orang panggil apa perempuan kalau lebih-lebih dalam make up? Dah blank dah otak. Panggil apa? Perempuan? Nanti saya cerita pasal Mesir. Kejap. Tabarruj. Perempuan tabarruj. Jadi lelaki tak ada benda tu. Jadi perempuan tabarruj ni, sebab perempuan punya kecantikan lain macam sikit. Kalau lelaki handsome pun, perempuan tengok bukan boleh buat apa. Tapi kalau perempuan dia bahaya. Terlalu cantik, mata tu daripada begini, dia pergi naikkan sampai begitu. Jadi macam penyapu. Daripada bibir tak merah, dia menyala-nyala kan. Kadang-kadang ada yang warna ungu, jadah ada warna ungu. Ada yang macam badan pula, dia pakai macam-macam kat perut tu bagi nampak macam tu kan. Perempuan dia nak bagi nampak cantik macam-macam cara. Ada efek. Islam larang benda tu. Kenapa? Sebab efek dia lelaki yang mata keranjang, mata liar,
Okay, siap kau. Cari rumah. Berlakulah macam apa yang berlaku sekarang. Kes rogol, kes zina, kes punca-punca. Ada dua punca. Satu lelaki yang tak menjaga mata, perempuan yang tak menjaga maruah diri. Ada dua. Susah tak lelaki nak jaga mata? Susah. Dalam Quran suruh tak lelaki jaga pandangan? Suruh. Suruh tak perempuan jaga maruah diri? Suruh. Tapi bila tak ikut, apa jadi? Dia jadi zina. Jadi macam mana nak istiqamah pakai labur dan menutup aurat? Soalan dia senang saja, buang dunia. Jawapan dia senang saja, buang dunia. Mana kalau kita betul-betul kejar akhirat, kita mesti akan berusaha. Macam saya pernah cakap lah, orang Arab Mesir kan, orang Arab Mesir pakai baju, pakai tudung hitam, mata ni pun tak nampak. Bayang lah, dia punya nak jaga aurat tu, ada apa, bahagian mata dia tu ada jaring. Kalau tak ada jaring kan jatuh lah dia, tersembam, tak nampak jalan kan. So ada jaring, tutup ni dia tutup hitam. Jadi orang tak tahu muka dia macam mana, badan dia pun orang tak tahu. Sebab apa? Dia pakai jubah hitam tu besar gila tu. Dia punya jubah orang Arab Mesir ni menjalar ke jalan. Yang ni bagus kan ni, sejuk mata orang tengok orang berpurdah. Berbeza dengan orang Melayu. Sekarang dah tak berapa nak sejuk. Lelaki suka tengok perempuan purdah, pakai cantik-cantik, pakai baju berkala-kala, tudung kala itu, kala ini. Lelaki suka tengok. Tapi perempuan yang betul-betul menjaga maruah diri dia dengan berpurdah, dengan berpakaian gelap, sakit hati tengok. Dia apa punca dia pakai burdah? Perempuan lah, saya mewakili perempuan yang pakai burdah, yang betul-betul jaga ni. Apa sebenarnya masalah kau ni? Pakaian ni untuk apa? Jadi kita betulkan kenapa pakai adalah kita nak menjaga maruah diri untuk tatapan suami sahaja. Macam saya ulang sebelum ini, dalam Quran tak pernah ada galakan untuk perempuan kahwin lebih. Tapi lelaki boleh dibenarkan. Ya, wahai lelaki, kalau kau mampu kahwin lebih pada 1, 2, 3, boleh kahwin sampai 4. Tapi kalau tak mampu, cukup seorang. Ini dalam Quran. Perempuan tak ada galakan suruh kahwin lebih. Jadi perempuan diciptakan untuk tatapan seorang lelaki sahaja. Boleh faham? Tapi bila dah tengok dunia sekarang, perempuan tu dah jadi tatapan semua orang. Dia sebenarnya, saya tak tahu, bab dosa pahala ni bukan urusan kita, tapi kira gagal lah. Gagal dalam menjadi wanita solehah, betul-betul solehah. Itu je lah jawapan yang saya boleh bagi. Takut dak purdah dalam ni ada masuk kan, dia berkecam saya. Tak pasal-pasal. Allahu Akbar. Okey, ini soalan yang lagi terkenal. Saya rasa mungkin follower saya sebab ramai sangat perempuan, so suka nyanyi pasal perempuan. Tanya pasal perempuan. Apa hukum wanita menyanyi and cover lagu? Mohon penjelasan sebab hari tu tak jawab and ada orang kata haram. Betul. Dekat dunia kita sendiri ada dua ulama. Dekat zaman kita, zaman dulu dah bahas dah benda ni. Dah bahas. Zaman sekarang ni kita tengok pada perbezaan Ustaz Azhar Idrus dengan Ustaz Abdul Somad. Dia gunakan ayat yang sama. Ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Okay. Dengan ayat yang sama, dia hujah Ustaz Azhar kata haram terus. Suara kau kalau sedap sekali pun hanya untuk tatapan, untuk dendangan kepada suami.
Ustaz Azhar cakap macam tu. Maknanya dalam ayat tu melarang perempuan mendayu-dayu, melenggok-lenggok dan melentok-lentokkan suaranya di hadapan khalayak. Hukumnya haram sebab dia perkataan jangan. Fala takhda'na bil qaul. Kerana nanti akan ada lelaki yang mana mempunyai masalah hati. Itulah, yang itulah. Tapi Ustaz Abdul Somad memegang kepada kalau nyanyian itu baik, boleh mendekatkan orang kepada ni, dan saya pegang Ustaz Abdul Somad ni. Yelah, bayangkan Sabian kalau dia tak wujud, dengan kasih-Mu ya Rabbi berkahi hidup ini, dengan cinta-Mu ya Rabbi damaikan hati ini. Saat salahku melangkah berhati penuh dosa, beriku jalan berarah temui-Mu di syurga. Okay. Lepas tu budak-budak melalui lagu Sabian yang famous tu, budak-budak duk Maulana ya Maulana ya sami' du'ana. Budak-budak pun duk nyanyi lagu-lagu macam tu. Benda tu sangat bagus. Sebenarnya bagi saya bagus. Yelah, macam mana orang nak melalui dia mampu menarik, mendidik masyarakat, silakan. Itu bagus. Tapi ini cerita tunang. Apa hal cerita tunang ni? Ni kenapa cerita pasal tunang ni? Jadi pada saya nyanyian itu, kalau perempuan yang berpengaruh mengajak orang ke arah kebaikan, silakan. Kepada yang tak setuju, kita jangan berbalah. Okey, jangan berbalah. Saya tak suka berbalah. Ni okey lah sikit pada haredang tu. Haredang, panas. Untuk apa? Apakah maksud lagu tu sebenarnya? Bayang kalau anak-anak kita nyanyi, budak-budak kecil nyanyi, haredang, panas. Apa sebenarnya dia tengah zikir apa tu? Ada manfaat tak untuk dia? Tak ada. Kita cerita pasal Mesir tadi kan? Mana cerita Mesir? Okay, cerita Mesir. Dia ni spam soalan daripada tadi ni. Okay, Nasr. Udkhulu Misra insya'allahu aminin. Ayat Quran. Fadkhulu Misra insya'allahu aminin. Mesir ni negara ilmu. Mesir satu negara yang, kau nak saya jawab ilmiah ke nak jawab secara santai? Cerita pasal pelajaran saya. Ketika saya mula-mula mesti nak santai kan. Semua orang suka santai-santai. Seketika saya mula menjejakkan kaki ke Mesir, saya mendapati negara ini bukanlah negara yang patut diduduki. Maksudnya saya tengok kotor. Sampai-sampai je panas, berabuk dengan orang Arab perangai teruk. Maksudnya daripada kat airport lagi dah teruk. Beg kita dicampak-campaknya. Beg kita kita simpan barang dalam tu. Dia campak macam tu je. Kita tengok, ya Allah, buruknya perangai Arab ni. Tapi dekat situlah lahirnya tokoh-tokoh ulama'. Dekat situ lahirnya orang-orang buta yang berilmu. Di situ lahirnya orang-orang Quran yang hebat-hebat. Di kawasan-kawasan sampah tu, dia memang sampah. Memang kawasan sampah. Maksudnya korang jalan dia nak balik airport pergi ke tempat saya kat Syubra tu pun sampah, bersepah-sepah. Siap ada orang kencing berkata tu. Kencing, Arab nampak berdiri kat tiang, nampak air keluar daripada situ. Kita cakap, dia kencing ke kan?
Memang rupanya memang dia kencing. Nak kata pengotor lah sebahagian orang Arab ni. Tapi di situ lah ulama'. Yang itu je lah cerita saya. Tak ada benda sangat lah kita nak cerita hari ni. Malam dah habis cerita. Boleh tak jangan cerita pasal saya punya, saya dah tunang ke belum? Dan jangan tanya Afif. Jangan tanya. Kalau saya belum tunang, kalau betul saya dah ada tunang, kesian kan tunang saya tu. Kalau saya belum bertunang, nak buat apa? Ni apa cerita pasal tunang ni? Saya nak fokus bercakap ni. Ya Allah, berilah aku kesabaran ya Allah. Ya Allah. Kesabaran dalam menghadapi ujian ini ya Allah. Janganlah, tak payah tahu saya dah tunang. Nanti saya dah kahwin, nanti saya post lah. Saya post gambar saya dah kahwin. Perkahwinan pertunangan perlu dirahsiakan, perkahwinan perlu diwar-warkan. Jadi tak ada siapa tahu dah tunang ke belum. Kalau belum, tunggulah siapa yang kena dirisik nanti Wow. Pengalaman paling sedih. Korang jangan bergaduh. Masing-masing bergaduh. Seorang marah tanya pasal tunang, seorang yang golongan lain suruh tanya pasal tunang. Jangan bergaduh. Pengalaman yang paling sedih di Mesir adalah ketika mana tak boleh ambil duit. Tak boleh ambil duit, sedih ke? Ketakutan. Saya ketakutan dengan senior. Saya belajar kat Al-Azhar. Pengalaman yang paling sedih di Mesir adalah ketika mana saya tak pandai masak masa tu. Umur 16 tahun, baru sampai Mesir. Mana nak pandai masak? Senior-senior masak, dia jamu kita makan. Dia tak jamu, kita tak makan. Satu negara yang mana saya kena belajar kemahiran hidup maksudnya sama ni belajar Quran, tiba-tiba nak kena belajar kemahiran hidup, cara nak survive hidup, nak makan, nak apa semua kan, nak beli lauk, nak pergi turun jumpa jumpa Arab, aiz wahid batatis, aiz kentang, sawabi', kentang, apa lagi, nak beli gargir, sayur, urik, aiz kilo urik, nak 1 kilo ayam peha, nisf agniha, nak setengah ayam kepak. Nak kena belajar bahasa lagi, nak kena belajar beli barang, dah beli barang tu nak kena masak. Tu memang kena bully lah cerita dia. Baru-baru sampai, itu saya cakap penting cari ilmu. Sejak pada tu saya cakap aku kena cari ilmu, aku kena survive hidup supaya aku tak dibuli. Memang kena bully. Kita tak tahu apa-apa, masak tak kerti apa semua, senior bully lah. Bully, buat itu, buat ini, kau pergi beli barang ni. Aku ajar kau. Lama-lama saya tinggalkan diorang, cari ilmu. Itu pengajaran kita hari ni. Kalau jadi orang tak berilmu, kita mudah dibuli. Faham? Jadi bila kita ada ilmu, orang bagi hujah lawan. Kita ada ilmu. Itu pentingnya berilmu. Masa tu kena bully. Tu saya sedih sikit kan. Dah masak, esok dia suruh saya masak lagi. Hari ni masak dah, esok suruh masak lagi. Bapak penat aku tak ada kerja lain. Tapi kita takut. Ketakutan budak kecil. Nanti saya hantar gambar kecil, umur 16 tahun, kecil, muka baik ni, muka tak ganas macam ni. Sekarang ni kau benda kau macam tu lah, lelaki lah. Tapi sekarang ni kecil, budak baik. Ikut dia apa dia cakap. Tu pengalaman yang sedih adalah masa awal nak mencari kehidupan, nak mencari jati diri, nak mencari identiti. Tu
Tapi semua orang pun melalui fasa ni. Ustaz seorang je kat mesti tak, saya paling muda. Saya umur 16. Yang lain umur dah 23, dah 22, dah umur 20. Tak habis-habis belajar lagi. Apa benda kau buat kat sana. Tu bully-bully orang. Kan dah marah. Marah tu kan. Jangan cerita lah benda-benda sedih. Macam mana je. Kita dah berapa jam ni? Saya kena berhenti sejam juga. Lebih-lebih pula kita kan. Nanti kan boring pula korang. Tanda-tanda dosa kita dah diampunkan dari hidup, diberkati oleh Allah. Dosa kita tak akan diampunkan kalau kita betul-betul mengaku kesalahan. Sebab tu setiap kesalahan kita kena sebut dengan Allah kesalahan apa yang kita buat. Contoh kalau kita minta maaf, contoh tanya korang contoh orang datang minta maaf kita, "Weh, aku nak minta maaf." Kita maafkan dia tak? Padahal dia ada dosa dengan kita yang besar. Dia curi duit kita contoh. "Weh, aku nak minta maaf." Tu je. Tak cukup, dia kena sebut kan. Kita mesti nak dia sebut kan. "Weh, aku minta maaf lah sebab itu aku curi duit kau. Aku dah menyesal sangat. Aku dah janji takkan buat. Kalau aku buat lagi kau pukul aku." Dia nampak bersungguh. Itu memohon ampun, taubat pada Allah pun sama juga. Kena sebut kesalahan kita pada Allah. Sebut. Ya Allah, aku ada curi, ada hari tu aku makan mamak tak bayar. Ya Allah, ampunkan dosa aku. Tu kesalahan dengan orang tu. Itu kena pergi jumpa mamak tu, kena bayar balik. Ni cerita apa ni? Jangan cerita tunang sekarang. Afi cakap apa? Kena budak ni. Bagus ni dengan saya dah nak macam pasal dia ni umur macam sekarang macam umur 16. Ya Allah, first time orang cakap saya muda. Biasa semua orang cakap muka. Ingat kan Ustaz dah 26. Padahal sedih gila. Muka tua. Ni apa ni? Flaflop. Nama dia Flaflop. Biasalah follower kamu ni ramai remaja. Sabar ya Furqan. Kalau remaja purba macam saya tak apa. Remaja purba maksudnya dah dewasa lah. Ya, saya faham. Saya pun dah bersedia menghadapi benda ini. Bila kita berani ke hadapan, kita kena terima apa sahaja yang orang, yelah, sahabat-sahabat kita kat ni nak tahu pasal diri kita. Walaupun yang lain yang kita sampaikan, lain yang orang nak tahu. Daripada tadi tunang. Okey, saya baca doa sekarang Kita baca doa, kita kuatkan hati. Supaya kita sekarang dah nampak macam rapat kan. Supaya tak bergaduh, supaya tak masam. Bila ada rasa terasa hati nanti, kita kuatkan dengan doa ni. Kita amal selamu. Allahumma innaka ta'lamu. Doa apa? Doa Rabitah, doa ikatan. Anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik
فوثق اللهم ربقتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك. Okay. Amin. Nak baca makna, saya tak ingat lagu. Sebab kita buat yang Arab je. Dah berapa jam dah? Dah pukul 8. Okey, saya rasa dah boleh cukup. Last kita boleh cerita pasal lembaran sekali lagi macam biasa. Penutup mesti lembaran. Apa ni? Lembaran tak bergerak ni. $88,600. Tolong naikkan sampai 90. Kita target hari kurang-kurangnya sebelum hari ke-6 dah 100. Boleh? Tuhan, aku tak punya kudrat bila dia mendatangiku. Jangan tidur lagi. Sabarin Alia lah. View lagu ni kejap, lepas tu kita tidur. Pelihara hatiku, mengalir dalam darah. Saya live kita dah habis, tapi nak tengok kat sini. Furqan ada kat sini. Lembaran juzuk cinta di sebaliknya dah tersimpan sejuta rahsia. Okey, saya view sekarang. Yang korang ni pergi buat kerja yang bermanfaat sambil-sambil view tu. Maaf sekali, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Segala yang buruk datang daripada diri saya, yang baik datang daripada Allah. Kita tutup majlis itu dengan tasbih kifarah dan suratul asy. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damukan ku tambang pelihara hatiku. Rahsia. Macam bawa pagi majlis kan, ada lagu-lagu kan. Macam ni. Tapi cemar muda. Lembaran judul cinta. Saya jangan minta maaf. Saya okey je. Merapu lah macam mana pun, saya okey. Saya bagus tak korang minta maaf. Minta maaf, terima kasih, bagus. Kerana aku belum bersedia. Ku belum bersedia. Ya, saya save live. Saya save live dekat IGTV tu, tengok Bisikannya terus ke jantung, seolah mengalir dalam darah. Korang jangan lupa screen record ni. Nyanyi live ni. Live. PKP tak boleh buat show kat luar, buat kat dalam Instagram ni. Bimbang aku akan tercoret warna dosa. Merasai setiap halaman cerita. Okay, lagu dah habis. Saya dah view.
Saya video lagi. Korang pun sama, okay? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.